A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini, pada kali ini kita akan teruskan pengajian kaedah usul fiqh kita dalam topik 5 iaitu Al-Qiyas. Okey, kalau sebelum ini kita telah mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan sumber hukum yang disepakati. Yang keempat adalah Al-Qiyas. Okey, baiklah. Okey, dalam Al-Qiyas kita akan mempelajari tentang, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Qiyas. Okey, seterusnya kita akan pelajari tentang rukun Al-Qiyas. Okey, setelah rukun pasti akan ada syarat Al-Qiyas. Okey, kemudian kita akan pelajari jenis atau bahagian Al-Qiyas. Okey, seterusnya kita akan mempelajari kehujahan Al-Qiyas. Dan akhir sekali kita akan belajar aplikasi Al-Qiyas dalam menentukan hukum. Baiklah. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada apakah dia pengertian Al-Qiyas. Okey, pengertian Al-Qiyas dari segi bahasa diertikan sebagai ukuran, persamaan. Okey, persamaan dan ukuran di antara sesuatu tempat yang lain. Okey, pengajaran, tamfil atau menyerupai. Okey, manakala dari segi istilah syarak pula, okey, ialah menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan suatu perkara yang ada nas tentang hukumnya kerana kedua-duanya mempunyai persamaan pada illah ataupun illah ini adalah sebab. Okey, yang kedua diertikan juga sebagai persamaan sebab dalam sesuatu perkara furu yang telah berlaku dengan perkara yang baru berlaku dengan persamaan illah hukum tersebut. Okey, yang ketiga, perbandingan antara suatu hukum dalam perkara yang baru dengan perkara yang sudah ada hukum sebelumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, jadi pengertian Al-Qiyas dari segi syarak dapat kita nyatakan ialah menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma' dengan masalah yang telah dijelaskan di dalam salah satu daripada dalil tersebut berdasarkan terdapat persamaan illah. Okey, yang ini kamu kena ingat. Okey, pengertiannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah dia rukun Al-Qiyas. Yang ini pelajar-pelajar kena ingat rukun Al-Qiyas. Okey, rukun Al-Qiyas ada 4, iaitu yang pertama kita panggil sebagai asal. Okey, yang kedua kita panggil sebagai hukum asal. Yang ketiga kita panggil sebagai cabang atau furu'. Dan yang terakhir adalah illah. Okey, Ustazah ulang. Asal, hukum asal, cabang atau furu' dan yang terakhir adalah illah. Ahci. Jadi kena ingat formula ni. Rukun Al-Qiyas, ahci, asal, hukum asal, cabang atau furu', illah. Apakah dia itu asal? Asal iaitu sumber hukum asal yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis atau ijma'. Asal juga ialah tempat keluar hukum dengan dalil yang qat'i. Maksud qat'i, dalil yang putus, yang tiada zon, tiada keraguan baginya.
Okey, contohnya sabit arak hukumnya berdasarkan Al-Quran. Okey, arak haram berdasarkan hukum yang dinyatakan berdasarkan nas Al-Quran. Ada ya? Okey. Seterusnya, hukum asal iaitu hukum asal yang ditetapkan atau dijelaskan dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Hukum asal juga ialah hukum syarak yang terbit melalui dalil yang hendak dikiaskan. Contohnya, hukum minum arak adalah haram. Okey, kita nampak tadi yang pertama asalnya dalam Al-Quran ada menyatakan tentang ayat atau nas berkaitan dengan arak. Okey, innamal khamru wal maisiru. Okey, ada. Kemudian hukum arak adalah haram. Hukum asal dalam Al-Quran adalah haram. Okey, yang ketiga, cabang atau furuk iaitu masalah di mana hukumnya tidak dinyatakan dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Okey, yang seangkatan atau yang sama dengan arak yang tidak dinyatakan dalam nas Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW ataupun ijma', iaitu kita boleh samakan sebagai toddy, dadah, whisky, apa lagi sekarang? Pil ekstasi. Okey, daun ketum. Semua tu sebab benda-benda itu adalah ada persamaan illah, iaitu sifat yang berupa sebab yang menyebabkan lahir hukum asal yang sama dengan hukum furuk atau baru. Contohnya, sifat persamaan illah itu adalah mabuk pada arak atau dadah atau toddy atau whisky atau pil ekstasi lagi atau daun ketum dan lain-lain yang seangkatan dengannya. Sebab ia mempunyai persamaan illah iaitu memabukkan. Okey, boleh ya? Jelas ya? Rukun-rukun Al-Qiyas ni pelajar-pelajar semua kena ingat. Okey? Okey, seterusnya setiap rukun pasti ada syarat-syaratnya, maka kita perincikan satu persatu. Okey, kita perincikan satu persatu. Yang pertama adalah hukum asal. Hukum asal. Okey, hukum asal itu dapat dipindahkan kepada furuk mestilah pula dengan memenuhi syarat berikut. Okey, apa syarat dia? Yang pertama, hukum asal itu merupakan hukum syarak. Okey, hukum syarak yang berbentuk amaliyah. Okey, yang telah sabit atau yang telah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah dengan sepakatnya ulama atau ijma' mengikut sebahagian ulama. Okey. Kemudian syarat yang kedua bagi hukum asal ialah hendaklah hukum yang mana ilahnya dapat difahami oleh akal. Ilahnya mabuk. Okey, dapat difahami oleh akal manusia. Seterusnya, hukum asal itu bukan sesuatu hukum yang berlaku khusus yang telah sabit atau melalui nas. Okey, tak ada sesuatu hukum yang khusus yang telah ada ketetapan nas. Tak ada. Okey, contoh hukum yang dikatakan berlaku khusus ialah terdapat dalil yang menunjukkan sesuatu hukum itu hanya berlaku untuk asal sahaja, seperti kahwin 4 isteri dalam satu masa adalah khusus untuk Nabi SAW sahaja. Kalau kita, umatnya tidak boleh melaksanakan kahwin 4 dalam satu waktu. Menghimpunkan isteri dalam satu masa adalah dilarang sama sekali. Ini khas untuk Nabi sahaja. Okey, seterusnya syarat bagi hukum asal mempunyai illah yang mungkin terlaksana atau mungkin ada pada furuk. Okey, dan yang akhir sekali syarat bagi hukum asal ialah tidak dimansuhkan atau tidak dibatalkan. Okey, jadi kelima syarat hukum asal ini pelajar-pelajar kena ingat. Okey, seterusnya Ustazah pergi kepada syarat bagi furuk dan cabang. Syarat bagi furuk dan cabang. Okey. Untuk membolehkan sesuatu furuk dipindahkan hukum asal kepadanya dengan memenuhi syarat tertentu. Okey, syarat yang pertama adalah pada furuk itu terdapat illah yang ada pada asal. Pada furuk itu terdapat illah yang ada pada asal. Syarat yang kedua, pada furuk tidak terdapat nas
atau ijma' yang menunjukkan sesuatu hukum berlawanan dengan al-qiyas. Okey, contoh diberi kat sini, orang musafir harus meninggalkan puasa. Okey, sebab apa? Sebab mereka dalam keadaan yang bermusafir. Okey. Firman Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ada dalam nas Al-Quran. Okey, seterusnya hukum furu' tidak boleh mendahului hukum asal dari segi sabitnya. Contohnya, tidak sah al-qiyas wuduk terhadap tayamum dari segi wajib niat dengan elah kedua-duanya merupakan bersuci atau ibadat. Okey, dan yang akhir sekali, hukum yang dipindahkan kepada furu' hendaklah sama dengan hukum asal ataupun sama dengan usul. Okey. Kita pergi kepada syarat-syarat yang elah, syarat elah. Okey, syarat elah ada 4. Syarat elah yang pertama ialah hendaklah merupakan suatu keadaan atau sifat zahir iaitu dapat difahami oleh panca indera kerana ia merupakan tanda hukum. Okey, yang kedua, elah hendaklah merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti dan tetap dalam semua keadaan dan orang. Yang ketiga, elah itu hendaklah suatu sifat atau keadaan yang sesuai dan munasabah dengan hukum. Okey. Dan elah yang terakhir, maksud elah, syarat bagi elah ialah bukan merupakan suatu sifat atau keadaan yang hanya wujud pada asal sahaja, bahkan ia harus terdapat pada selain asal. Bahkan ia harus terdapat pada selain asal. Okey, jadi keempat-empat perincian syarat bagi hukum asal. Okey. Seterusnya, elah, sebab, semua tu pelajar-pelajar kena ingat ya. Saya ulang balik, syarat al-qiyas adalah hukum asal, furu' ataupun cabang. Okey, yang ketiga elah ataupun sebab. Okey, kena ingat dan hadamkan. Okey, kita pergi kepada pembelajaran seterusnya iaitu jenis al-qiyas berdasarkan kekuatan elah. Okey, jenis al-qiyas berdasarkan kekuatan elah. Okey, dibahagikan kepada kita panggil sebagai qiyas al-jalli. Okey, qiyas al-jalli dan satu lagi adalah al-qiyas al-khafi. Qiyas al-jalli, qiyas al-khafi. Okey. Apa yang dikatakan dengan al-qiyas al-jalli? Okey. Al-qiyas al-jalli ialah qiyas yang jelas dan diyakini. Perbezaan di antara elah pada hukum cabang atau furu' dan asal serta pasti ia memberikan kesan pada hukum atau sebaliknya. Okey, contoh wanita berhaid. Okey, wanita berhaid haram membaca Al-Quran berdasarkan al-qiyas al-jalli. Dikiaskan kepada orang yang berjunub. Okey, dari segi elah sama-sama tidak suci. Okey, sekarang ni satu wanita berhaid. Okey, haram membaca Al-Quran. Kemudian orang yang berjunub. Okey, yang masih lagi tidak mandi wajib. Okey, jadi hukum kedua-duanya dalam ketika mereka berhaid dan mereka dalam keadaan yang berjunub, hukum membaca Al-Quran adalah haramkan. Okey. Contoh bagi al-qiyas yang sebabnya sabit dengan nas ialah larangan bersuci dengan darah kering yang najis dikiaskan kepada larangan bersuci dengan tahi binatang. Okey. Larangan bersuci dengan darah kering yang najis dikias kepada larangan bersuci dengan tahi binatang. Ini ya, dua-dua ni. Okey, sebab hukum asal sabit dengan nas di mana Ibnu Mas'ud telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa
dua ketul batu dan tahi binatang supaya digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersuci. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil dua ketul batu dan melemparkan tahi binatang itu seraya berkata, hadza riksun. Maksudnya apa? Hadza riksun, ini adalah najis. Okey, contoh al-qiyas yang disebabkan sabit dengan al-ijma' ialah Nabi SAW telah melarang seseorang qadi, hakim daripada menghukum dalam keadaan marah. Qadi kalau dijatuhkan hukuman dalam keadaan marah adalah dilarang. Okey. Al-qiyas yang tentang larangan qadi menghukum dalam keadaan menahan air kecil kepada larangan menghukum dalam keadaan marah adalah merupakan al-qiyas yang jelas. Okey, dikiaskan dengan qadi yang menjatuhkan hukuman dalam keadaan qadi itu menahan air kecil. Okey. Jadi merupakan al-qiyas yang jelas kerana sebab bagi asalnya iaitu fikiran terganggu. Illah dia adalah fikiran terganggu dan hati tidak tenteram. Okey, menahan air kecil pun hati kita tak tenteram. Okey, dalam keadaan marah pun hati kita tak tenteram. Dalam keadaan kita lapar pun hati kita tak tenteram. Maka sabit dekat situ adalah tegahan seorang qadi itu menjatuhkan hukuman dalam keadaan-keadaan ini. Okey, telah sabit dengan al-ijma'. Okey. Dan yang kelima, contoh al-qiyas yang pasti kerana tiada perbezaan dengan asal dan cabang ialah larangan memusnahkan harta anak yatim. Okey, larangan memusnahkan harta anak yatim dengan dipakai. Ini dikiaskan kepada larangan memusnahkan harta anak yatim dengan dimakan. Okey, musnahkan harta anak yatim, dipakai, dimakan sama je. Kerana adalah jelas bahawa tiada perbezaan antara keduanya. Elahnya tak ada beza. Tak ada beza pun. Kita makan pun kita guna harta anak yatim. Kita pakai pun kita telah gunakan harta anak yatim. Okey. Ini adalah contoh-contoh al-qiyas al-jali yang jelas. Okey, al-qiyas al-jali ini terbahagi kepada dua bahagian pula. Kita kenali dia sebagai al-qiyas al-aula dan al-qiyas al-musawi. Okey, al-qiyas al-aula illah pada hukum furu' adalah lebih kuat daripada illah hukum asal. Ingat tadi ya, kita ada asal, hukum asal, lagi apa? Cabang ataupun furu' dan juga illah dia. Ini kena ingat. So dalam keadaan qiyas al-aula, qiyas al-aula, hukum furu' dia, okey, furu' atau cabang ini lebih kuat daripada illah hukum asal. Illah hukum asal dia. Furu' dia lebih kuat. Okey. Okey, contoh mengkiaskan haram memukul ibu bapa dikiaskan dengan haram mengatakan kepada keduanya dengan illah menyakiti. Fala taqul lahuma uffin. Dan jangan kamu sesekali mengatakan kepada ibu bapa kamu perkataan itu adalah hukum asal. Asal dia fala taqul lahuma uffin. Jangan cakap. Hukum asal dia adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Kita mengatakan berdosa besar kita mengatakan kepada ibu ayah. Tetapi cabang ataupun furuk kepada hukum asal itu, kita pukul mak ayah. Okey, kita apa lagi? Kita dera dan sebagainya, itu adalah lebih besar lagi. Okey, cabangnya lebih besar daripada hukum asal. Maka ini juga dinamakan sebagai al-qiyas al-aula. Okey, seterusnya bahagian al-qiyas al-jali yang kedua adalah al-qiyas al-musawi. Apa maksud al-musawi? Dia kata al-qiyas yang sama hukumnya di antara asal dengan furu' berdasarkan illah yang sama. Okey, yang tadi cabangnya lebih kuat.
lebih aula. Tetapi yang ini asal dengan cabang adalah level dia sama. Okey, asal ataupun cabangnya levelnya adalah sama. Ini kepada hukum al-qiyas al-musawi. Okey. Contohnya, mengkiaskan haram bakar atau memusnahkan harta anak yatim kepada haram memakannya. Okey, mana yang asal? Asalnya adalah haram makan harta anak yatim. Okey, sama juga. Okey, sama. Musawi juga dengan haram bakar atau musnahkan harta anak yatim. Inilah dinamakan sebagai al-qiyas al-jali bahagian al-qiyas al-musawi. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian yang kedua yang tadi al-qiyas al-jali. Yang ini adalah al-qiyas al-khafi. Al-qiyas al-khafi ialah qiyas yang tidak diyakini tentang perbezaan di antara illah pada hukum furuk dan asal serta tidak pasti sama ada ia memberi kesan kepada hukum atau sebaliknya. Okey, qiyas al-khafi ini juga dikenali sebagai istihsan. Okey, kita belajar. Istihsan. Okey, contoh. Wanita berhaid diharuskan membaca Al-Quran berdasarkan al-qiyas al-khafi atau istihsan dan diharamkan berdasarkan al-qiyas al-jali. Wanita berhaid diharuskan membaca Al-Quran berdasarkan al-qiyas al-khafi kerana ia berbeza dengan orang yang berjunub dari segi waktunya. Waktu berjunub tidak lama sedangkan haid makan masa yang lama. Okey, maksudnya tadi kan? Okey, kalau al-qiyas al-jali tadi ingat tak? Yang sebelum ni? Qiyas al-jali dia kata, okey, wanita dalam keadaan haid, okey, orang yang berjunub, okey, yang melakukan junub, yang masih tidak lagi mensucikan diri dia, hukum dia adalah haram membaca Al-Quran. Kan? Okey, tetapi qiyas al-khafi ini, okey, dia mempunyai persamaan illah kerana mereka dalam keadaan tidak suci. Tetapi qiyas al-khafi berlaku di sini iaitu al-istihsan berlaku di sini kerana haid ini makan masa yang lama. Okey, tetapi orang yang berjunub ini setelah mereka mandi wajib maka mereka sudah dalam keadaan suci dan mereka boleh membaca Al-Quran. Okey, nampak tak? Okey. Seterusnya. Okey. Hujah golongan yang menolak. Kehujahan. Kita tengok ya. Bahagian al-qiyas al-khafi ialah al-qiyas al-adna dan qiyas al-adwan. Qiyas al-adna dan qiyas al-adwan. Okey, al-adwan juga dikenali dengan al-qiyas al-adna iaitu qiyas yang berdasarkan illah yang nilai illahnya lebih rendah daripada illah yang terdapat pada hukum asal. Contohnya, okey, haram menjual buah apple dengan apple dibandingkan gandum dengan gandum, di mana illah buah apple lebih rendah daripada gandum yang menjadi makanan asasi. Buah apple ni walau mahal tapi dia bukan makanan asasi berbanding dengan gandum. Kalau kita di Malaysia beras jadi makanan asasi. Okey, itu yang dimaksudkan dengan al-qiyas al-adna. Okey, wallahu a'lam. Okey, pendapat ulama tentang kehujahan al-qiyas. Okey, kehujahan al-qiyas, jumhur ulama sepakat mengatakan al-qiyas boleh dijadikan hujah sebagai sumber hukum. Ini kita nak guna pakai kehujahan al-qiyas. Jumhur ulama sudah sepakat menyatakan bahawa al-qiyas boleh dijadikan sebagai hujah. Okey, jadi oleh sebab itu ia termasuk dalam sumber hukum yang disepakati. Okey, manakala golongan nizamiyah, zahiriyah dan segolongan puak Syiah berpendapat al-qiyas tidak boleh dijadikan hujah. Okey. Jadi hujah ataupun alasan golongan yang menolak. Okey, yang pertama, Al-Quran menegah dan melarang kita daripada mengikuti zon. Golongan yang menolak al-qiyas mengatakan al-qiyas adalah perkara zon. Hal tersebut disebabkan ia berasaskan kepada zon di mana illah atau sebab kerananya disyariatkan hukum dalam nas yang dijelaskan. Justru itu, al-qiyas ditegah supaya diikuti dan ia tidak dapat mensabitkan hukum.
Al-Qiyas dan penggunaannya boleh membuka ruang ke arah persisihan dan pertelingkahan di antara umat kerana berasaskan zon-zoni. Itu sebab golongan ini menolak. Manakala hujah jumhur ulama, kenapa Al-Qiyas boleh dikategorikan sebagai sumber hukum disepakati. Yang pertama, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis ijma' dan akal iaitu dalil Al-Quran, ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa'tabiru ya ulil absar. Maksudnya, maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran dan celik mata hatinya. Dalil hadis pula, hadis berkaitan dengan perutusan Muaz ke Yaman telah terbukti melalui hadis sahih bahawa Nabi sendiri menggunakan ijtihad, baginda dan Al-Qiyas untuk mengeluarkan hukum yang tidak ada wahyu tentangnya. Justru itu berijtihad dan menggunakan Al-Qiyas adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Dalil ijma'. Para sahabat sepakat berhujah dengan Al-Qiyas dan mereka beramal dengannya. Antara lain juga perkara tersebut berlaku dalam banyak masalah yang tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat yang mengingkarinya. Jadi ini adalah contohnya. Contoh pertama, para sahabat sepakat melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan Al-Qiyas terhadap pelantikan beliau sebagai imam solat sewaktu hayat Nabi SAW. Para sahabat pernah menghukum bunuh beberapa orang yang sama terlibat dengan menyebabkan terbunuhnya seseorang. Hal tersebut dikiaskan hukuman potong tangan terhadap beberapa orang pencuri yang sama-sama terlibat dalam mencuri sesuatu barangan. Ini kalau sepakat, walaupun seorang yang melakukan pembunuhan tetapi ada yang sepakat, maka satu jemaah itu dihukumkan sabit bunuh. Dalil akal, Islam agama sempurna hingga hari kiamat. Hukumnya juga melibatkan masalah yang telah berlaku dan akan berlaku, namun penurunan wahyu telah tamat. Tetapi masalah tidak berkesudahan dan teruslah. Ya betul, macam sekarang ini kita telah dalam keadaan menghadapi COVID-19. Justru itulah perlunya Al-Qiyas untuk mengeluarkan hukum baru dengan berdasarkan persamaan illah atau sebab lahirnya hukum yang dijelaskan dalam nas. Maka hujah jumhur ulama terhadap golongan menolak Al-Qiyas. Yang pertama, jumhur ulama mematahkan hujah golongan yang menolak hujah Al-Qiyas dengan membawa dalil Al-Quran. Yang mana nas Al-Quran menegah kita mengikuti perkara zon. Jumhur ulama juga menolak hujah golongan yang menolak hujah Al-Qiyas dengan membawa alasan penggunaan Al-Qiyas boleh membuka ruang persisihan dan persengketaan. Kesimpulannya, pendapat jumhur ulama adalah lebih tepat kerana Al-Qiyas hanya menjadi hujah dalam hukum-hukum agama yang bersifat amaliyah. Ia merupakan sumber hukum yang keempat dalam sistem perundangan Islam kerana ia berdasarkan nas walaupun tidak secara langsung. Walaupun jumhur ulama menerima hujah Al-Qiyas, namun sesiapa yang menolaknya tidak dikira kufur. Wallahu a'lam. Jadi untuk pada kali ini, setakat ini sahaja dulu pengajian kita. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam aplikasi Al-Qiyas dalam menentukan hukum terhadap isu-isu atau permasalahan semasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.